Wa bihi nasta'in. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. So alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah kurniakan kita kesihatan, kelapangan masa untuk kita hadirkan diri dalam majlis ilmu. Hari ini kita akan kupas, kita akan kaji, kita akan belajar dengan lebih mendalam insya-Allah tentang satu surah yang dipanggil sebagai surah Insyiqaq, salah satu surah yang memang Rasulullah sebut dalam Al-Quran. Kalau seseorang tu nak tahu macam mana keadaan waktu yaumil qiyamah nanti bila penghujung habisnya dunia ni, bacalah surah Insyiqaq dan sebelum surah-surah sebelumnya, surah Infitar dan juga surah Takwir yang kita dah belajar dan kita dah buat perbincangan. Jadi hari ini kita akan baca tentang surah Insyiqaq. Bagi siapa ada kitab, kita buat rujukan daripada Tafsir Munir muka surat 131 bagi yang old edition. Yang new edition boleh tengok sendirilah kitab you all page berapa. Jadi surah Insyiqaq ni dia ada 25 ayat. Saya tunjukkan sahaja surahnya, okey, sebagai untuk nak tunjukkan pada you all bila kita baca nanti apakah poin-poin yang kita nak terangkan tu. Okey, so ini surah Insyiqaq. Okey, so surah Insyiqaq ni adalah surah Makkiyah. Sebelum ni saya pernah terangkan apa perbezaan antara Makkiyah dan Madaniyah secara ringkas. Surah Makkiyah ni ataupun boleh dikatakan hampir keseluruhan juz 30 daripada surah yang terkandung dalam juz 30 adalah surah Makkiyah. Okey, hampir keseluruhan. Kenapa? Sebab surah Makkiyah ni bermaksud diturunkan secara ringkas, bermaksud ataupun karakteristik dia adalah diturunkan di Makkah yang pertama. Keduanya adalah surah tersebut ringkas. Kalau you tengok juz 30, surah dia panjang tak? Semua ringkas-ringkas kan? Qul huwallahu ahad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maknanya dia tak panjang macam surah Alif Lam Mim. Contoh surah Al-Baqarah, zalikal kitab, ayat dia panjang. Amana rasulu bima unzila, panjang, is a longer one. But surah kalau Makkiyah antara ciri-cirinya adalah dia ringkas, pendek sahaja. Okey? Dan antara ciri yang terpenting dalam surah Makkiyah adalah surah tersebut mengandungi perintah tentang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang berkisah tentang rukun iman, dan paling penting sekali selain beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah beriman dengan hari kiamat. Kalau you lihat dalam Al-Quran, wa may yu'min billahi wal yaumil akhir, dalam hadis Nabi banyak. Siapa kalau Allah sebutkan yaumil qiyamah, kalau Allah sebutkan man amana billahi wal yaumil akhir, mesti partner dia beriman pada Allah dengan beriman dengan yaumil qiyamah. Kenapa? Cuba fikir dulu sebelum kita kupas surah Insyiqaq, sebab mungkin most of the content surah Insyiqaq awak dah tahu pun. Tapi cuba kita kaji, cuba kita fikirkan, limadha, kenapa kalau beriman pada Allah akan dikaitkan dengan beriman dengan yaumil qiyamah? Lish, limadha? Kenapa? Unmute. Siapa yang nak unmute boleh unmute. Kenapa dikaitkan beriman pada Allah dengan beriman dengan yaumil akhir? Pasti partner dia. Kalau you biasa baca Quran, you akan nampak ni pair dia. Kalau you baca hadis Nabi SAW pun dia akan pair dengan yaumil qiyamah dengan beriman pada Allah. Ibarat sama dalam Al-Quran kalau kita kata kalau waqimus salah wa atuz zakah. Perintah solat, partner dia mesti zakat. Takkan benda Allah buat sia-sia kan? Tak ada kan? Kita yang kepercayaan, takkan sesuatu pun perkataan yang Allah sebutkan tu sia-sia. Tak ada satu pun perkataan yang Rasulullah sebut tu sia-sia. Cuba fikir, kenapa beriman dia mesti akan partner dengan beriman pada hari kiamat? Kenapa? Cuba? No. Kan sementara kita tunggu sahabat yang lain nak masuk ni. Ada tak? Okay. Kalau beriman pada, yes Cik Mina. Yes, you want to say something? Kejadian langit tu kan Allah yang cipta kan? Betul. Jadi sesungguhnya kita kena percaya lah yang itu memang Allah punya kuasa lah. Betul. Kenapa? Ustaz. Salah satu daripada yang kita yang rukun iman lah, percaya pada. Correct. Tapi rukun iman ada banyak, ada 6 kan? Bukan banyak lah, ada 6. Betul tak? Percaya Allah, percaya Rasul, percaya malaikat, percaya yaumil qiyamah, percaya qadar-qadar. Tapi kalau Cik Mina perhatikan atau all of you perhatikan, kalau beriman dengan Allah mesti akan mesti partner dia wal yaumil akhir. Kalau you perasan lah. Kalau tak perasan ni tengok dalam Quran lepas ni.
Hadis Nabi pun sama. Allah kata kerana, okey saya bagi kerana antara perkara terpenting atau perkara termudah sekali nak membuktikan kekuasaan Allah adalah melihat penciptaan Allah. Betul tak? Kan? You nak percaya Allah, you kena lihat atas dengan you kena sujud dekat bawah. Betul tak? Allah tu wujud tau sayang. I tahu you all dah 50, 60, 40, everyone here alhamdulillah more senior than me. Semua yang ada kat sini semua senior daripada saya. Umur macam ni mesti teryakin dan lalui banyak proses dalam kehidupan. Betul tak saya cakap? Bila awak lihat Allah di atas dan Allah awak sujud di bawah, itulah cara yang paling mudah nak kenal dan dapat rasakan bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak betul? Betul tak? If you look up, you tengok langit. Bila you tengok langit, you fikir subhanallah. Sampai mana tu langit dunia? Berapa lapis tu Allah punya arasy? Kat mana? Mana pun, sebab tu orang boleh kata di mana pun bumi dipijak, di situ langit dinjung. Betul tak? You pergi mana pun langit rupa dia sama juga. Surrounding you will change, but the upstairs ataupun langit yang you lihat bila you pandang ke atas mesti sama sahaja. Betul tak? Cara kedua kita nak lihat Allah adalah kita nak kenal kewujudan Allah dengan apa? Sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pijak dekat bumi. Yes or no? Kalau you tak mantapkan ni atas dan bawah, susah nak kenal kepada Allah SWT. Susah nak kenal kewujudan Allah SWT. Sebab tu kita manusia, saya panggil, kita hidup secara vertikal dengan horizontal sayang. Vertikal maknanya hablu minallah. Kita usaha untuk perbaiki kehidupan kita punya relationship dengan Allah daripada melihat kekuasaan Allah dan sujud pada Allah pertama. Kedua, vertikal adalah hablu minan nas, people around us. Kita hidup mesti nak perbaiki kedua-dua dimension ni kita panggil. Kalau kita dapat perbaiki ni kedua-dua, lebih mudah, sangat mudah kita nak percaya yaumil akhir. Betul tak? Dan bila kita sebut tentang yaumil akhir, semua yang diistimbatkan atau semua yang diberi contoh atau diberi berita adalah tentang penciptaan Allah, seperti langit, seperti bumi, seperti matahari. Macam kita sebut sebelum ni, matahari tak pernah MC, cik. Ada pernah cakap besok, ya Allah tak nak sakit lah, ya Allah MC. Tak ada. Kalau dia sakit pun paling-paling dia gerhana je. Itu pun dia gently touch sahaja. Dia bukan clash tau. Ada bulan cakap, ya Allah ni hari malas lah nak kerja. Manusia je yang boleh cakap dia malas nak buat sesuatu. Malas lah nak semayang, malas lah nak tu, ya tak? Semua makhluk Allah tak pernah buat perkara tersebut. Jadi oleh yang demikian, bila antara sebab utamanya adalah kerana you nak kenal Allah, you kena lihat perkara yang berkaitan dengan yaumil qiyamah, iaitu yang pertama sekali kewujudan atau penciptaan Allah. Betul? Pertama. Kedua, ada 3 sebab. Kedua, kerana kalau orang yang percaya pada Allah dan percaya pada hari kiamat, dia tak gusar, dia tak gentar apa yang berlaku pada urusan dunia. Maksudnya gini, kita tahu kan setiap amalan kita ada yang dipantau dan memantau, correct not? You know that every step of your life, every minute of your life, every second of your life, ada malaikat yang memandang, ada Allah yang pandang. Kalau manusia tak pandang, kalau manusia tak hargai, manusia tak suka, tapi kita buat apa yang Allah suruh, siapa yang hargai, siapa yang sayang? Allah. Dalam dunia ni betul tak? Ada masa, ada banyak ketika memang tak adil. Tak mesti kau yang baik, kau yang dapat lebih banyak baik. Kan? Ada kala you yang orang yang baik lah diberikan keburukan yang berlipat ganda, berkemungkinan. Okay? Ada masa lah. You buat contoh, ada masa you lah yang buat paling baik dalam satu community atau satu family, tapi orang lain yang dapat kebaikan. Ada kan? Ada masa macam tu kan? Sebab dunia ni bukan tempat untuk diadili dengan seadilnya. Sebab yaumil qiyamah macam tu. Sebab itu ibadah yang kita buat sekali ni, kalau kita yakin dengan yaumil qiyamah, kita tak akan gusar dan tak akan gentar. Sebab kita tahu yang melihat dan yang akan mengadili adalah Allah SWT. Dan perkara inilah yang ketiga, bila turunnya wahyu, perkara yang paling tak mudah sekali untuk orang Arab ketika tu atau orang jahiliah ketika tu adalah percaya tentang hari kiamat. Sebab sebenarnya bukan dia tak percaya apa, dia tak nak percaya sebab dia tak nak tinggalkan kebiasaan mereka.
Ibarat dia macam ni lah. You dah tahu you sakit ataupun seorang ni dah tahu sakit. Confirm kalau you diabetes misalnya, you have to reduce your sugar, betul tak? Correct not? But ada tak orang yang dia masih nak makan juga? Masih lah curi-curi lagam makan. Alah sikit aje lah, sikit. Ada tak? Walhal you tahu that is mudarat untuk you kan? Macam semalam saya lah. Saya gastric kan, last year very bad kan. So terlupa, semalam termakan cili lebih. Rasain loh, malam kena heartburn. Nampak? You tak boleh buat, tapi you nak buat juga. Jadi ibaratnya macam tu. Confirm benda ni, memang you kalau beriman pada Allah, you kena tinggalkan penyembahan berhala. You kena tinggalkan all your rituals yang you dah biasa buat, tapi mereka tak nak buat. Sebab banyak sebab lah. Antaranya macam saya pernah sebut sebelum ni, antaranya because of monetary reasons lah, and status lah. Mereka tak nak sacrifice all this, dia tak nak. Sebab pada dia serta merugikan. Bukan dia tak percaya Nabi Muhammad. Okay, so bila turunkan di Mekah, ayat dia ringkas dan padat sebab nak bagi, ambil kau jangan main-main dengan aku gitu istilahnya. Dan diturunkan pada tahun keempat, between 4 to 5 Hijrah, surah Al-Insyiqaq ni. Dan Al-Insyiqaq ni, kalau perkataan kalau you lihat dalam perkataan ni, idza as-samaa'un syaqqat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay? What is the root word of this word? Stop. This is harf, sah? Hada harf, sahih? Isim kan? As-sama' isim, sahih? Insyaqqat fi'il, sahih? Okay? So fi'il apa? Madi, sahih? Madi. Madi, okay, ahsanti. Mawa kalimatul asliyah ataupun dia punya root word atau mujarrad dia berapa perkataan? 3 Kita dah belajar kan sebelum ni kan? Fi'il madi dia mesti ada root word 3. Kebiasaannya dah cakap mestilah. Tu lazimnya 3. Mana syaqqa? Excuse me. Ataupun tetap bilang pula. What is the root word? Insyaqqat. Syaqqa. Syaqqa. So syaqqa boleh 3 ke? Shin qaf qaf Shin qaf qaf, ahsanti. So syaqqa, dapat tak? Siapa tak nampak ni? Excuse me. Ni sesaja ya. Excuse me. Syaqqat. Ada 3 benda di sini. Ada 3 perkara yang kita nak kena lihat. Apa yang pertama? Pertama kita kata root word dia apa? Syaqqa. Sahih? Yes. So syaqqa, bukankah dia seperti begini tulisan dia? Betul ni saya dah terangkan sebelum ni. Okay? So syaqqa, how many letter? 3, okay? So that's number 1. What is the imbuhan? What kalimah is the imbuhan? Atau what letter is the imbuhan? Alif nun. Ahsanti, barakallahu fiik. So this is the imbuhan. Okay? So ni dia punya mazid. Huruf tambahan. Number 1. Number 2, sorry. Number 3. Nampak tak perkataan ni GQ dia apa? Mu'annas. Mu'annas apa Kak Jamila? Mu'annas. Bila saya cakap GQ, saya nak gender quantity betul-betul. Mufrad, musanna, jamak, mu'annas, muzakkar dia sebut dengan Mufrad, mu'annas. Ya. Insyaqqat adalah mufrad musanna, mufrad muannas, wa dhamiruhu dhamiruha hiya. Sahih? Sahih. Soal awal. Limadha takun hadhihi al-jumla bi muannas? Kenapa? Limadha muannas? Aina fa'il? Hadhihi jumla fi'il, sahih? Yes. Betul tak? Ni fi'il kan? Fi'il madi. قال قبل ذلك هذا الفعل فعل ماضي صحيح؟ ما هو الفاعل؟ أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ لو ننظر هناك if we see here أين الفاعل؟ where's the فاعل؟ السماء. 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 صحيح؟
As-sama muannas? Kif? Samiul lil Arabi. Betul. Okey, ahsanti barakallahu fi. Okey. Dapat tak? Cuba Kak Jamila dia jawab suruh dia explain. Nain dapat tak? Siapa nak jawab tolong unmute yourself ya. Saya volunteer lah. Hari ni saya tak panggil nama lah. Selalu saya panggil nama nanti cerita peranjat kan. Hari ni kita kasih volunteer, okey? Nak duduk dengar pun no problem. Okay, now. As-sama ni, idza as-sama'u inshaqqat. As-sama' hunaka fa'il marfu'. Sahih? Kita dah sebut sebelum ni kalau fa'il syaratnya antara 3M-nya dia mesti marfu'. Remember our formula? So marfu'. So inshaqqat adalah fi'il madi. Sahih? Betul tak? So bila kita cakap tentang fi'il madi dan you notice dekat insyaqqat tu adalah fi'il madi wa huwa kana ataupun fi'il madi mabni ala Fathah. Fathah. Ahsanti. Mabni ala fathah. Alamatut ta'nis ada ta kat belakang. Betul tak? Saya tahu ni memang kita selalu, saya tahu ni ini macam last week punya tapi sengaja nak tanya. Sebab apa? Kita tak nak lupa apa kita dah belajar. Kan saya kata dah belajar kena apply. Kita bukan nak kasih kelas tafsir dengar syarah je. Syarah is one thing. Number 2, kita kena belajar dari sudut bahasa sebab you belajar bahasa. So you kena kaji, kena kupas dari sudut bahasa juga. Okay? So apa yang kita dah belajar fi'il madi memang kebetulan rezeki you all. Belajar fi'il madi, keluar surah Infitar pun fi'il madi. Surah Insyiqaq pun fi'il madi. Ya tak ya? Saya tak plan ini Allah plankan. Saya selalu cakap berulang kali, kalau memang ini rezeki awak, memang Allah dah plankan you akan dapat begitu. Okay now. So ada 3 benda saya sebut lagi sekali tadi. Pertama kita kata tadi, dia adalah fi'il 3 huruf. Syaqqaqah. Please write your notes if you need to number 1. Number 2, kita kata ada imbuhan alif nun. Ketiga kita kata nun. Saya terangkan tentang ta dulu. Afwan. So ta adalah muannas kerana fa'ilnya adalah as-sama. Betul tak? Bila langit terbelah. Okey tak ni? Okey tak ni? So langit, bumi, saya pernah terangkan ni. Al-ard, as-sama, as-syams, al-qamar. All these kalimah yang associated with Allah's creation, okay, as in benda alam lah, dia akan digunakan dalam bentuk mufrad mu'annas. Dengar tak ni? Dalam bentuk mufrad mu'annas. Sebab itu as-sama, jamak dia apa sayang? Sama. Samawat. Nampak tak? Dia bukan samaun. Tak ada samaun. Sama, dia pakai jamak mu'annas, betul tak? Yes. Samawat. Ni betulkanlah ni. Mawat. Okay. Ni saya keyboard hari ni dia tak sihat hari ni. Okay. So samawat. Dia sebab tu dia dalam jamak muannas. Kat Kartini dapat tak sayang? Kat Kartini? You understand? Okay. Tengah digest. Okay. Digest So sama. All these sama. Syams. Qamar. All these creation of alam semua okay. Syaidah okay Kak Siti dapat Alright, okay. All these kayu semuanya dalam bentuk bahasa bentuk apa? Mufrad muannas. Kecuali langit lah sebab langit berlapis. Matahari, bulan semua satu. Tak ada matahari banyak-banyak. Satu je matahari. And all these we call it sama'i muannasan. Masumi'a indal Arab bi muannas. Selalu kalau panjang dia cakap gitulah, masumi'a indal Arab muannas. Atau senang cakap sama'i surah. Saya pernah explain perkara ni. Kalau some words based on the conversation, based on the tradition atau kebiasaan, mereka gunakan perkataan ni in muannas. Sama macam malaikat. Malaikat, if you see in the Quran or even among the Arabs, they say it in the form of muannas. Walaupun malaikat tak ada gender. Understand? Clear? So that's number 2. So we have syaqqaqah, dia punya tu root word. Number 2 is mu'annas. Number 3, alif nun adalah imbuhan. Yes or no? So imbuhan tu, apa imbuhannya? Ter. T-E-R. So kebiasaannya kalau ada imbuhan alif nun di hadapan, ada imbuhan yang bermaksud ter. Maknanya dia bukan belah sendiri. Dia apabila langit terbelah. Okay. So maknanya bila terbelah ada orang yang membelahkan dia.
And for your information, perkataan syaqqa ni dia beza dengan perkataan lain. Ada some other words atau some other kalimah memang you pakai kasara, you potong atau you belah. Tapi syaqqa ni secara khusus maknanya dia belah tak boleh cantum kembali. Ada you belah, boleh jahit lah. Ke boleh glue kan. But syaqqa dia pergi tak kembali. Dia dah terbelah, there you go, that's it. So secara khusus perkataan syaqqa bermakna alright, dia terbelah dah tak boleh putus-putus lagi. Okay? Okay. Contoh macam disebut silaturahmi kan. Kan dia qat'u silaturahmi, dia potong atau dia belah. Potong qat'u. Tapi kalau qata' pun maknanya belah juga, potong. Tapi qata' dia boleh sambung balik. Silaturahim dia tak syaqqa. Kalau dia syaqqa habis, tak boleh hidup balik. Terus dia tak boleh faham silaturahmi maknanya relationship kan. Relationship you can sambung balik. That's why ada qata', potong boleh ikat. Tapi kalau syaqqa secara intens dia perkataan syaqqa ni, you potong, you belah, you cut it off, can never come back to the original. It can never be that. That's why idha as-sama'u shaqqat. Okay? Alright? So why I explain this? Because the rest are similar in terms of the new formatting. The next question is, why is it in fi'il madhi? Saya pernah explain this in surah Infitar dengan surah sebelum ni. Kenapa? Fi'il madhi. Cerita ni bila cik? Dah lepas lama punya. Hari kiamat belum lagi. Cik Syaidah. Yes no? Cerita pasal Quran turunkan dah dulu. Jadi mungkin dia... Walakin ini cerita akan datang. Tapi sama dia. Betul, Quran diturunkan dah lepas. Tapi Al-Quran dia ada cerita yang lepas, as in history. Dia ada cerita yang akan datang. Dan ini cerita yang apabila, ketika something that is in the future. Saya pernah terangkan ni. Why? Dia pasti akan terjadi. Betul. Siapa jawab tu? Cik Sundusia ya? Correct. Ahsanti barakallahu fiik. Ingat ya, perkataan dia punya, tengok dia punya formula dia ni sayang. Mana saya punya whiteboard? Okay. Tak maaf lah hari kita pakai whiteboard. Sebab saya punya keyboard dia tak sihat hari ni. Alright, tengok ya. This is the formula. Either. Okay. Bila kita kata perkataan either, ini namanya adatu syar' atau ketika lah, atau when, whenever, apabila. Dengar ya, dia mesti dengan fi'il, mesti dengan fi'il, dengar ya. Dan fi'il yang digunakan adalah fi'il madhi. Walaupun bila kita cakap ketika, bila saya cakap ketika, benda tu dah berlaku ke belum cik? Belum lah. Selalu kita cakap, bila kau datang nanti kau ambil, kau beli ke aku telur. Kan? When you say the word either, when you use the word ketika, it's always something that is in the future. So this is like a future tense. But I'm not using fi'il mudhari'. There is some terms in English or in Malay, I don't know what lah. But I know there is. When you use this, you have to be with a fi'il mudhari'. Kalau in English you say when you come, you use a present tense. Am I right or wrong? Yes, bila kau datang. Kau tak cakap bila kau telah datang. When you come, you use a present tense. But in Arabic, when you use the word either, it has to be fi'il madhi. Why? Number one is because is to tell you this is something that will definitely happen, although it's in the future. Because selalunya kalau kita kata something in the future, it may happen or may not happen. Yes or no? Yes or no? Alright. But when I say, when I'm using an either, now with fi'il madhi, it will be something that will happen in the future, guaranteed. 100% pasti berlaku. Sebab kalau kita cakap tentang hari kiamat, kan, dia belum berlaku, tapi dia adalah pasti berlaku. Kan remember I said that day just now, mereka tak nak percaya hari kiamat. Finding reasons not to believe in Allah, one of the things because dia orang tak nak percaya pada hari kiamat. But this kalimah, it's really is what do you call it, dia punya bentuk sirah dia. Bila ada idza, bila ada fi'il madhi,
maknanya sesuatu pasti dan pasti akan berlaku. Contoh lain, idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Betul tak idza jaa? Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yes or no? Yes. 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 And when you have idza with fi'il madi. Betul tak betul? Betul. Okay. Number 5. Tadi nombor 3 kan? Ni nombor 4 kan? Baru satu ayat. Cik, belum banyak lagi ayat. Part number 5. Soalan. Kenapa fa'il datang dululah? Idza ja'a nasrullah, ja'a datang dulu. Nampak tak maksud saya? Ni saya cakap atas angin ni tak tahu ingat tak? Tengok ni. Ini idza sama'u syaqqat. Betul tak? Wa adhinat silabbiha wa huqqat. Ini semua fi'il datang dulu. Ini fa'il datang dulu. Wal idzal ardu muddas. Kalau you tengok surah ni huruf pun sama. Dia pakai harful qasam. Saya mute dulu, ada bunyi. Okay. Alright. Okay, you lihat sini contoh surah wal-laili wad-duha alam nashrah. Idza zulzilatil, nampak muannas Ya. Zulzilatil kan? Ya. But this one the fi'il datang dulu. Ya. But just now as-sama datang dulu. Ada dua. Maza. Kenapa? Tak tahulah, kalau cik baca dalam kitab saya rasa tak ada kot explanation tu. Ha? Somebody said something, saya tak dengar saya. Hamzah kotak. Dia buat rumah baru lah. Naik tinggi 7 story. Saya ada dengar bunyi, saya tak tahu dari mana datang. Okey. Siapa nak cakap unmute Okey. Baik. Kenapa kita panggil idza sama'u syaqqat? Sebab di sini di surah ini adalah Allah nak you lebih fokus. Bukan cakap tak perlu fokus, tapi lebih fokus pada langit tu. Okay, sebab nanti kita akan explain ini lagi. Langit tu bila terbelah. Sebab selalu you lihat kebiasaan langit, dia berdiri tanpa paksi, dia dalam keadaan yang apa orang kata very strong foundation, but when it happen it really terbelah, tak boleh putus kembali. Okay, nak minta perhatian atau fokuskan. Sebab apa Syam saya sebut sebelum ni, kalau perkara yang dah kebiasaannya berlaku, langit tu tak terbelah, tapi kita nak you ambil perhatian benda yang begitu gah pun, bila sampai masanya pun dia boleh tunduk dan sujud pada Allah. Kat bahagian mana? Kita tengok lepas tu. Dia kata apa? Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Kan kita cakap tadi pasal langit kan? Langit pun adhinat li rabbiha wa huqqat. Mendengar arahan Allah SWT. Nampak tak? Terbelah yang takkan putus tu, langit yang berdiri dengan tegak, yang apa dalam very strong foundation pun adhinat li rabbiha wa huqqat. Memang dalam keadaan yang patuh dengan Allah. Dan huqqat, sama mana haqqa? Haqqa itu hak maknanya. Biasakan perkataan hak digunakan kan. Maka langit pun milik Allah SWT. In another word, in some tafsir dia kata apa? Dan manusia buat apa? Sebab tu ayat yang selepas ni you akan nampak ya ayyuhal insan. Langit yang dalam keadaan yang hebat tu pun, yang you tak boleh gapai kat mana tinggi dia pun, dalam keadaan yang di bawah penguasaan Allah, dan dia terbelah ke, dia membelah ke, dia nak apa pun semuanya dengan izin Allah SWT. And then nombor 3 dia kata wa idzal ardu muddat, dan bila bumi ni pun jadi rata. Okay now. So ini untuk menyangkal dakwaan setengah pandangan yang mengatakan bumi ni rata. Bumi ni kan bulat kan? Takut karwiyah. So dia pusing So you know it rotates lah. This is science lah.
But this saying that bila waktu yaumil qiyamah, bumi ni akan muntahkan semua isi kandungan. Perkataan mudah ni maknanya rata ibaratnya lah. Bila kalau explain tu, dia kata ibaratnya bumi ni bulat macam ibu yang hamil. Kan perut bulat kan? Bulat kan? Bila keluar jadi leper kan? Macam tu lah. Dimuntahkan. Kalau orang mengandung kan keluarkan babynya kan. Bila sampai zaman, bila sampai keadaan, apa dunia yang segala isinya yang dalam bumi ni semua akan dimuntahkan balik sebab tu jadi rata. Flat. You can imagine lah. And that thing happen, it's not something yang kita boleh happy-happy. Kita gerun dan takut. Sebab tu bila Allah mulakan dengan ayat ni, satu keadaan yang pasti akan berlaku, okay, dan menjadi satu pengajaran peringatan manusia ni, jangan ya ayyuhal insan wa adhinat sirabiha wa huqat. Ini pun sama, wa alqat ma fiha wa takhallat, muntahkan apa yang di dalamnya, wa takhallat. Khalla, you look at the dictionary, khalla maknanya kosong. Isi kandungan bumi tu dia muntah balik semua jadi rata. Dan you know what will happen after that. Sebab itu kalau you baca dalam surah lain, surah Al-Qari'ah, surah Zilzal, macam mana gunung boleh kal farashil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Macam mana gunung boleh berderai, manusia boleh berterbangan, semua jadi hancur. Sebab bumi ni bila Allah kata masanya untuk kau muntahkan jadi rata, semua jadi habis. Dan kemudian Allah kata, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhun famulaqih. Allah kata, wahai manusia. Now, saya tanya awak, insan. Surah insan. GQ insan apa? GQ insan apa? Insan adalah mufrad. Saya pernah sebut sebelum ni. Jamak dia adalah nas. Betul tak? Betul tak dalam Al-Quran ada masa Allah gunakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surah yang lain. Tapi dalam surah ni secara terperinci Allah gunakan ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Take note Insan. What is the root word of kalimah insan? What is the 3 letter of Nasa. Nasia. Tengok Nasia. Like I mentioned before this, fi'il boleh jadi isim. Dari isim pun asalnya adalah fi'il. Most of the letter in Arabic adalah disebabkan ataupun bermula daripada 3 letter fi'il madhi dhamir huwa. Sahih? Sahih? So fi'il madhi dhamir huwa min kalimah al-insan nasiya. Nampak tak root word dia? Ya. Can you all see? Okay. So insan. Alright. This is the root word. Ustazah, ya dia mana? Saya dah cakap ni fi'il gatal, ingat tak? Fi'il gatal. Maka ya boleh tukar alif, boleh tukar jadi waw. Dia boleh tukar-tukar. Bila dia tukar, nanti kita belajar. Sekarang ni you faham aja dulu. Nasiya. Ada masa dia tak payah belajar, cik. Ingat sudah. Sebab huruf gatal atau huruf mu'tal ni, most of the time you just have to remember the transformation. So insan, it's a mufrad. Jamak dia adalah apa? Anas. Anas. Okay. Nampak tak? Nun alif sin again. Alright. So insan adalah singular. Min kalimah nasiyah. Apa makna nasiyah? Lupa. Makna nasiyah. Lupa. Subhanallah. If you see ayat ni, subhanallah. Ya ayuhal insan, wahai manusia, dalam bracket yang pelupa. Itu karakter kita. Itu memang Allah ciptakan manusia ni, dia memang selalu lupa. Sebab itu kita selalu perlu diingatkan. Kenapa semayang mesti 5 waktu, cik? Kadang-kadang semayang 5 waktu pun boleh terlupa juga. Terlupa benar. Ingat. Kan? Kalau kita tak ada hadirkan diri.
belajar, jadi jangan sedih kalau belajar tak ingat. Dan tapi jangan jadi alasan untuk tak ingat juga. Faham ni? Jangan sedih kalau belum ingat, tapi jangan jadikan alasan untuk tak ingat. Okay? So kita ni Allah kata ni, innaka, nampak? Ka, dhamir tak tu? Kita pula beritahu, lupa, kita nak tanya awak. Ka tu dhamir kan? Dhamir mutasil kan? Dhamir apa? Dhamir Dhamir apa? An series ke ha series? Ha. Dan mutasil. Siapa dhamir mutasil? Very good. Ata. Dhamir. Anta. So kalau anta dia anta. So dia an series. So dia kat depan. So nampak tak Allah gunakan fi'il. Okay, sorry. Allah gunakan fi'il tadi. Allah gunakan fa'il. Ataupun Allah gunakan dhamir kat depan. Seolah-olah bercakap dengan you. Innaka, wahai manusia. Meaning, it's a message for each and every one of us. Directly. Kan saya pernah sebut sebelum ni, kalau you cakap depan orang dengan you cakap dia, weight dia sama tak? Ataupun keadaan dia sama tak? Tak sama kan? Kalau I cakap dengan you, maknanya my focus is you kan? Kalau I cakap dengan dia ke, mereka ke, well, the person may not be here, but I mean, it's not, I'm not addressing that person then, now. Maknanya kat depan. Depan dengan tak ada. So kalau Allah gunakan antara hikmah, bila Allah gunakan dhamir anta, Allah gunakan dhamir an series, maknanya adalah satu yang serius. I am talking to you Siti Halimah. I'm talking to you Tumina. I'm talking to you Syazwani, macam tu. Itu memanglah dia bagi Nabi Muhammad, betul. Tapi Quran tu untuk kita juga kan, saudara kupas ni. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun. Now, kadihun, hadhil kalimah, okay, isma' jayidan. Hadhil kalimah min aqsam isim, fi'il, wala harf. Isim. Isim, naam, sahih. Isim mufrad. لا مش اسم مفرد. Kadihun. بالضبط. isim apa? Isim apa? Kita dah belajar ni. Sahih, syuf apa? Isim apa? Fa'il. Isim fa'il. Ingat tak isim fa'il? Now. Ya. Okay. Hunaka fa'il. Hunaka isim, sahih. Huruf senang lah, tak payah explain lah. Huruf is linking word. Bukan tak payah explain, kita dah faham. Kita ada 3 root word, betul? Saya terangkan, ada 3 root word. So okay, before we go anywhere, what is the 3 root word of kalimah kadihun? Kaf, dal, ha. Kaf, dal, ha. Excellent. Okay. Kaf, dal dengan ha. So it's kadiha. Kenapa di bukan dah? The dictionary, okay? Saya dah terangkan. Ni semua fa'uhu, ainuhu, lamuhu is fixed. Where to rujuk? Rujuk dictionary. Faham Saya gunakan istilah-istilah ni, y'all dah familiar So, fa'uhu, ainuhu, lamuhu, kif na'rif bi'annaha atau bi'annahu fathah, kasrah, wala dham, wala syai'. Macam nak tahu? Rujuk dictionary. Narji'lah al-qamus. Okay? Ataupun you punya buku tu tidak. Belakang tu ada. But not all lah. Some words ada yang common one. Cakap dihun, I'm not so sure. Okay. So, the root word is kaf, dal dengan ha. But barisnya maklum kadiha. Okay? Now, kadiha ni maknanya like you work, you kerja. Kerja keras. Okay? Dengan nanti saya terangkan apa beza kadiha dengan amila. But just understand this one first. Kadiha maknanya kerja. Well, when we have kadiha, usually when we talk about fi'il, it's usually associated with time. Betul tak? Ya. Masa. Sama ada pekerjaan tu you buat sekarang ke, akan datang ke, ataupun nanti you buat lah, ataupun dah lepas lah, betul tak? But bila saya dari fa'il ni, saya nak ubah dia bagi jadi isim fa'il. Ingat perkataan fa'il? Apa makna fa'il? Orang yang buat tau. Yang buat. Betul tak? Kita gini. Bila kita cakap pasal fi'il, ada 2 benda important. Actually ada beberapa, tapi untuk ni kita faham 2 ni dulu. Pertama, fi'il associated with time. Correct?
It has to be associated with time, whether the time is now or then or in the future. Correct? Number 2, when you have a fi'il, mesti ada orang yang buat. Sebab pekerjaan dia tak boleh magic sendiri. Pasal kita bukan kun fayakun. Kita tak ada power kun fayakun. Faham saya? Wah, cakap buat terjadi, tak ada. Mesti ada orang yang buat. Sebenarnya in our life ataupun in sunnatullah, mesti ada cause and effect. So bila nak buat satu pekerjaan, mesti kita nak tahu siapakah orang yang buat itu. Tapi there is another way. Kalau saya nak terangkan pekerjaan tu berserta dengan orangnya sekali, maka saya gunakan satu istilah yang dipanggil sebagai isim fa'il, combine. Dan saya tak perlu nak ambil tahu pekerjaan tu sekarang ke akan datang ke nanti. Tak perlu. Faham tak? So bila saya cakap kadihun maknanya pekerja lah. Orang yang buat, maknanya orang tu pekerja lah. Dan antara ciri-ciri isim fa'il, dengar ya. Antara ciri-ciri isim fa'il, perbuatan tu adalah constant. You selalu buat. Contoh, kalau saya kata write, tulis. Bila saya cakap writer, she is a writer. Kan? Bila saya cakap she is a writer, maknanya occupation dia kan. Saya tak kisah bila dia tulis, tapi dia adalah seorang penulis. Faham ni? Betul tak? Kalau saya kata dia adalah paint, orang yang paint apa? Painter. You become a painter. Means when I say it's a painter, I don't focus on when did he paint or when did she paint. I focus that the fact that she is someone who paints as a profession or constantly. That is the difference between isim fa'il and fa'il when you use a verb. I can say kadaha Ahmad, kadaha al-insan, boleh. I can use a fa'il, I can use a fa'il. But when I use an isim fa'il, bermakna orang tu constantly dalam action tersebut. Kita kan senantiasa dalam buat perbuatan. Betul tak? And regardless of the time. That is the beauty of using isim fa'il. Okay tak ni? Okay. And of course, when I talk about isim, it can be marfu', mansub and majrur. Okay? Are you all with me? Yes. Now, ya ayyuhal insan, ada question tak? Any question about fa'il isim fa'il dulu? I know we have covered this, but just a revision just to make sure that you remember. Ada soalan tak? Ada. Okay, tak ada. Saya teruskan. So Allah kata, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan. Nampak tak? Gunakan lagi kadahan. Famulaki. 2 kali digunakan perkataan kadihan. Dua-dua dalam istilah isim. Dia kata apa? Wahai manusia, kamu telah bekerja keras menuju Allah, menuju Tuhanmu, maka kamu pasti akan menemuinya. Okey, apa beza kadiha dengan amila? Beza kadiha dengan amila ni you buat pekerjaan, you do an action. But kadah ni bermakna, kalau Allah gunakan perkataan kadah ni, you buat pekerjaan, you work for it. Usually kadahah ni adalah action atau perbuatan yang dibuat with goals. Apa maksud goals? Ada apa? Matlamat. Matlamat. Betul tak? Kita hari-hari berusaha solat 5 waktu, ibadah dengan Allah, you serve orang, maksud saya serve orang tu, you serve keluarga kita, kita layan suami, kita layan anak, kita buat pekerjaan kita, semuanya ada matlamat kan? Betul tak? Matlamatnya apa? Untuk dapat keredaan Allah, betul tak? Walaupun hati menggerum je kan, adakah aku je buat kan? Nah, macam itulah. Tapi we have a bigger goal. Our end goal is lillahi ta'ala. Kerana Allah. Untuk dapat Allah. Orang manusia yang beruntung adalah dia sedar dan peka dia hidup kerana Allah. Ini Allah cakap ni. And each and every one of you, He addressed every one of us. He said, you work very hard for me. To come back to me. That's why kalau orang meninggal, you cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali Allah. That's it. You come from Allah, you return also to Allah. Nampak tak? Sebab tu saya cakap tadi dari awal, orang yang percaya Allah dan percaya hari kiamat, in between dunia dia, tak cakap senang tak cakap senang. Bila susah, dia tak gusar dan tak gentar. Of course it's a process. Ni saya cakap, saya pun setengah belajar. Setiap kali saya cakap ni, bila saya kongsi, saya pun belajar.
Jadi saya suka, alhamdulillah, kita selalu biasa dalam majlis ilmu. Hanya dengan ilmu saja kita akan ubah pemikiran kita. Hanya dengan ilmu kita boleh buat ibadah lebih ikhlas lillahi ta'ala. Betul tak? Kalau tak, macam saya kata tadi, asyik aku je kena buat. Kan? Aku je yang, orang semua dah tidur cik. Betul tak? Siapa yang mak kat sini? Semua kat sini mak. Siapa orang semua dah tidur, kita lah tidur paling last. Betul tak? Kita lah nak tu, nak ni Siapa yang alhamdulillah dah selesa alhamdulillah lah. Macam umur saya lah. Saya selalu cakap umur saya macam nak membesarkan anak. Kadang orang semua dah rehat. Kita belum rehat lagi. Biasa kadang cakap, asyik aku je kemas, korang semua relax gitu macam gitu kan. Jadi dengan cara kaedah bila kita fikir, oh kita buat lillahi ta'ala, okay, ada masa kita mungkin terlepas, tapi kita fikir at the end of the day kita buat kerana lillahi ta'ala. Allah kata ni kadhun, you buat Nabi because you want to come to me, so Allah say you mesti datang jumpa I later. Kan best kan Allah cakap macam tu kan. Okay, ni semua good things Allah kata. Kadham fa mulaqi, laqa ni maknanya you akan jumpa. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Allah sebut tak? Siapa yang dalam keadaan macam ni, you plan with goals ada matlamat kerana Allah Taala, maka Allah kata apa? Dia akan dikurniakan kitabnya dengan tangan mana? Yamin. Apa makna yamin? Kanan. Kanan. Ni reward dia sayang. Ya. Kasih kerja tadi. Dalam hati geram aja. Dunia ni banyak benda yang mungkin tak adil. A lot of sometimes we don't get what we want now, but Allah akan bagi. Pasti saya selalu yakin satu benda dan memang terbukti. Kalau Allah tak bagi sekarang, bukan mana Allah tak bagi. Allah akan bagi nanti atau Allah bagi kita punya orang atau ahli keluarga kita. Kita buat baik, insya-Allah Allah akan balas kebaikan dunia akhirat. Ada dah cakap tadi kan? Kadhun kan? You ada matlamat kan? You nak jumpa Allah kan? Susah macam mana pun you buat kan? Dan Allah kata Allah akan bagi kitabahu biyaminih dengan kanan. Siapa yang dapat dengan kanan, man utiya kitabahu biyaminih fasaufa. Nampak tak Allah gunakan kat sini? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. You see this one baru Allah gunakan fi'il mudhari'. Right. Right. Yes or no? Yeah. Saufa is something in the future. Allah gunakan fi'il madhi. These are just another form of way how to express language lah, how to express words. Okay, so we use saufa yuhasabu hisaban yasira. Ini fi'il mudhari. Okay, dan orang tersebut dia akan dikurniakan hisab yang sangat yasira. Apa makna yasir? Mudah. Very easy. Yeah. Because you do it difficult kat dunia. Kat dunia you have to face hardship kan? Ataupun you have to sacrifice yourself kan in a way of another. Antaranya kita kena kawal hawa nafsu, kita kena taat pada Allah. Alhamdulillah kalau buat dengan baik. Ustazah boleh sedar hari apa sebenarnya kelas Ustazah? Okey. Okey, nanti Kak Farida saya jawab Okey. So mudah-mudahan bila kita dapat ni, kita akan jadi orang yang yasira, yang mudah. Inna ma'al usri yusra, yang mudah. Okay, now wa yanqalibu ila ahlihi masra. Ni kita nak, betul tak? Nak ke tak nak? Nak. Kita seorang aja kan saya kata tadi, hablum minallah, hablum minan nas. You seorang je masuk syurga, tunggulah, tak ada orang aku kenal, semua tak kenal. Adalah bidadari. Alangkah dengar, bayangkan ni Allah suruh bayangkan. Kalau tadi Allah suruh bayangkan gerunnya yaumil qiyamah nanti, kan? Kemudian Allah suruh bayangkan juga bagaimana nikmatnya bila you follow apa yang Allah suruh dan you ada matlamat untuk Allah. You bayangkan ayat ni berbeza dengan surah sebelum. Sebelum ni Allah banyak cerita tentang orang yang buat kejahatan. Tapi ini Allah cerita tentang reward. Okay? Allah kasih reward pada orang yang beramal saleh. Kalau you seorang, you bayangkan. Kalau you seorang, alhamdulillah. Alangkah lebih nikmatnya, dengar ya. Kalau orang yang kita sayang kat dunia, sama-sama ila ahlihi masura. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita nak orang yang kita sayang, family kita, orang yang kita suka, semua jumpa Allah, semua bersama dengan kita dalam keadaan yang bahagia, masrura. Happy sayang. Itu tadi saya kata tadi awal tadi, hablum minallah dengan hablum minan nas.
kadang kita senang tau nak sebab kita dah dapat awareness kan. Kan saya cakap jujur lah yang bila mana saya rasa sekarang saya mengajar, dulu saya mengajar kat masjid, saya mengajar kat Pergas. I mean I went to other places to teach lah. Kebiasaannya ada so far, even saya go house visit pun, when I teach families kan, I can see only a few only a few yang family yang the father will sit down and learn. Kebiasaannya orang wanita ni yang lebih rajin nak tuntut ilmu. Selalunya lah, mungkin sebab saya perempuan lah mungkin lah. Tapi saya ada so far bila saya pergi dekat Pergas, memang boleh cakap kalau dalam 80 or 90% majority women. Amin 10 kuliah duha, kuliah duha. Kuliah duha kan pakcik retire pun banyak juga kan. Tapi lebih banyak makcik yang nakal. Kenapa jangan tanya saya. Tapi satu benda saya nak sebut, wanita ni ada power. Bila you ada ilmu, kita nak sampaikan dengan ahli keluarga kita. Betul tak? Mungkin kita nak. Sebab itu Allah bagi kita kelebihan belajar, nak ada belajar, kita kongsi di rumah. Kita kongsi dengan ahli keluarga kita. Tak apa kalau dia belum terbuka nak belajar. Tapi yakin satu benda. Ini bukan saya cakap, ini hadis Nabi. Tadi saya akan terangkan about this one part. But bila you baca ataupun you hadir majlis ilmu, bila hadir majlis ilmu, you hadir baca Al-Quran, you hadirkan diri dengan majlis ilmu lah senang cakap. Semua di sekeliling you dapat kebaikan dan manfaat. Don't just think bila you buat ni kan. Of course kita dapat Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Allah juga bagi keberkatan dengan orang sekeliling kita, termasuk ahli keluarga kita. Jadi bila Allah seru ni, Allah suruh kita nak ahli keluarga kita. Tak apa kalau kita mula dulu. Saya ada kadang makcik cakap saya, susah lah nak ajak suami saya ni. Biasalah kita nak suruh orang, kadang-kadang tak mudah nak ajak orang lain nak buat kebaikan kalau kita dapat kebaikan. Saya selalu pesan, tak apa, you mula dulu. Nanti lama-lama Allah dengar doa you. Dan especially bila ke dalam majlis ilmu, sebelum hadir majlis ilmu, saya pernah share ni, tapi saya nak ulang lagi sikit. Sebelum hadir majlis ilmu, antara masa yang terbaik dan masa lebih mudah Allah nak makbulkan doa you adalah dalam majlis ilmu dan majlis ilmu yang berjamaah. Ini dua very powerful. So before you hadir majlis ilmu, you mintalah dengan Allah apa yang you nak minta. Urusan dunia akhirat kita. Okay? Kalau kita nak lagi, kita extend dengan ahli keluarga kita. Sebab kita nak apa? Ila ahlihi masrurah. Kepada ahli keluarga kita yang qalib. Mana yang qalib apa? Qalib tu maknanya kembali tau sayang. Okay. Baik, okay. Yang qalib ila ahlihi masrurah. Okay? Alright. Kembali pada ni masrurah insyaAllah. Kembali dengan Allah secara happy. Happy. InsyaAllah sebentar Cik Farida, nanti saya jawab ya. Saya terangkan dulu ya Cik Farida. Saya dah ambil you punya phone number. Okay. Next one. Wa amma man utiya. Kemudian kalau ada orang baik, mestilah ada orang tak baik, betul tak? Wal-iyazbillah. Allah kata apa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Kenapa figure ni ataupun kenapa bentuk cerita ni Allah kata wara'a dhahri, diletakkan amalan di belakang. Why ya? Kenapa wara'a dhahri? Apa zahri? Ikan apa zahri tu zahri ni apa? Punggung. Your back, your spine. Boleh kan Allah kata Allah campak je lah. Memang kita tahulah kalau wara'a zahri maknanya campak kan. Tapi zahri ni bermakna selalunya zahar ni adalah salah satu, bila Allah terangkan wara'a zahri ni adalah salah satu sirah atau bentuk penghinaan. Pertama, sebab zahar yang memikul ataupun diletakkan atas zahar adalah binatang. Betul tak? Keldainya, untanya, you letak kat mana perut dia? Tak kan? Belakang kan? Kat atas tu satu sebab nak menghinakan waliyazubillah manusia yang berperangai seperti binatang in other words. Okay? Kedua, memang nak memberi penghinaan sebab memang manusia jenis ini adalah orang yang celaka. Sebab tu dia kata apa? Fasawfa yad'u subura. Mencelakalah. Waliyazubillah.
maka dia akan cakap celakalah untuk diri dia sendiri. Waliyazbillah. Okay, jadi orang yang dicampakkan di zahri itu adalah satu simbol sebagai kecelakaan. Sebab antara saya cakap tadi, antaranya kerana sikap dia adalah mungkin tak Allah kurnia. Kenapa kita cakap binatang? Sebab Allah kurniakan manusia kelebihan yang berbeza daripada binatang, iaitu akal. Dalam banyak makhluk Allah SWT, kan, semua makhluk Allah tak perintahkan beribadah sebab mereka automatically memang beribadah dengan Allah. Macam saya sebut sebelum ni, kucing tak pernah teringin nak jadi anjing. Dia tak pernah nampak mixed marriage kucing nak kahwin dengan anjing. Tak pernah. Kalau pernah tu pun manusia punya angkara. Betul tak? Betul. Anjing dikahwinkan dengan, saya ingat hari tu apa? Horse. Horse apa horse? Kuda dengan anjing. Dah tak hidup dah dulu kat zoo. Ada. They sengaja nak eksperimen, nak mix breed all this. They can never do that. Binatang tu pun tak boleh hidup lama. Mati. Binatang tak ada nak jadi lelaki macam perempuan. Macam manusia kan, perempuan nak jadi lelaki lah, lelaki nak jadi perempuan lah, perempuan nak kahwin dengan perempuan, lelaki nak kahwin dengan lelaki kan. Waliyazbillah. Tapi binatang atau makhluk lain, Allah tak pernah nak buat demikian. Sebab semua makhluk Allah memang taat pada Allah. Kecuali manusia yang Allah kurniakan kelebihan, dengar ya, kelebihan akal, boleh buat pilihan. Binatang tak boleh buat pilihan. Dia tak ada tekanan, apa saya kata tadi, kucing tak pernah terpikat nak kahwin dengan anjing. Dah tak pernah. Okay? Dia nak kahwin sejenis dia juga. Manusia Allah kurniakan dia akal dan kelebihan supaya boleh memilih yang baik. Sebab itu memang layak kalau waliyazbillah manusia tu Allah kata dimasukkan ke dalam neraka atau diazab atas sebab amalan dia memang. Okay? Jadi celaka. Dan waliyazbillah innahu kana min ahlihi wa yasla sa'ira wa innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahura. So dia kata apa? Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Wa innahu kana, tengok jangan salah baca. You tengok ayat 9 dengan 12, belakangnya masrura. Apa perbezaan perkataan perkataan 9 dengan 12 ni dari sudut keadaan manusia? If you compare 9 and 12, it says about the people who were happy atau who are happy. Betul tak? Masrura gembira kan? Betul tak? Tapi dia adalah dua keadaan yang berbeza. 9 kita kata yang qalib ila ahlihi masrura. All these people will return to Allah SWT in complete happiness together with their family. Yes or no? Correct? However, on ayat 12, innahu kana fi ahlihi. Nampak tak tu ayat perkataan 2 ni? Kalau salah baca ni, dah salah makna ni cik. Tengok ni. Mana tadi? Innahu inna wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sahih? Sahih? Yanqalib ila. Kembali kepada. Yang ini innahu kana fi ahlihi masrura. Kalau orang tak faham, mereka tak faham dah. Dia ingat dia orang happy-happy kat dalam neraka. Boleh? Ada orang happy masuk neraka. Dah kena yasla sa'ira. Ni neraka sa'ir ni. Fi'il madi, fi'il mudhari'. Semua dah lah dia cakap dia celaka. Orang yang kalau masuk dalam neraka ni, antara yang lebih azab adalah dia mengaku yang dia salah. Dan dia akan maki hamun diri sendiri. Waliyazbillah. Sebab tu antara sifat ataupun antara karakter orang yang dimasukkan dalam neraka adalah orang yang mengkeji dan menghina diri sendiri. Jadi kita tak boleh macam itulah. Ahli neraka, dia punya karakter dia adalah dia akan, waliyazbillah, saya tak suka sebut, tapi maksudnya dia akan mengkeji diri sendiri. Maaf cakap, dia kata celakalah aku gitu. Jadi kalau orang yang suka maki diri sendiri, jaga-jagalah. Janganlah maksudnya. Itulah karakter orang ahli neraka. Okay? We only say positive things to ourselves because kita adalah ahli syurga. Amin. Kita nak ahli syurga. Kita nak jadi ahli syurga. Kita nak yang ini ni. Yang ini atas ni dapat yamin. Yang kali ahli. Yang ini innahu kana fi ahlihi. Nampak beza Ini ila, ini fi. Sahih? Ini dua. Because of this conjunction ataupun linking words membawa maksud yang berbeza. Makna 13 fi. Fi kat mana ni? Fi sa'ir sebenarnya.
ada perkataan yang ditinggalkan ataupun yang dimafhum atau bukan ditinggalkan, maknanya ada perkataan yang tersembunyi atau difahamkan di sini. Innahu kana fi sa'ira ma ahlihi masrura. Sesungguhnya mereka di dalam sa'ir ni, apa sa'ir? Neraka ni. Okey, innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi, maksudnya bila kana, ini fi'il madi, so it's in the past. Fi, dalam keluarganya, maksudnya ni sesuatu perbuatan yang sa'ira ni, fi kana fi ahli sa'ira masura, maknanya apa? Dia dengan ahli keluarganya dalam neraka tu memang celaka, pertama. Kedua, ketika di dunia dia bersenang-lenang. Kana, maknanya dah lepas. Waktu dulu, zaman dia hidup, dia dalam keadaan yang bersukaria. Dia tak ingat yang dia akan nanti waliyazubillah fi sa'irah, dalam tu neraka. Okey tak ni? Kenapa Allah kata innahu zan? Ingat tak perkataan zan? Saya pernah share apa beza zanna, syakka dengan raibah? Zan ni maknanya sangka. Sangka yang tak tepat. Yes, very good. Zanna anlan. Nanti kita akan belajar fi'il mudhari', kita akan belajar fi'il mudhari' dan juga dia punya harfu nawasib. Lan ni, kalau you tengok perkataan lan ni, okay, dia membawa maksud tidak akan sekali-kali. Never. Never. Sebab apa? Zanna, dia sangka, tengok Allah sengaja gunakan zanna, sebab sangkaan mereka tu tak tepat. Okay? They thought that they will never return pada Allah. Maknanya mereka takkan return, takkan dihisap amal soleh, amal mereka. Lan yahura. Dia kata dia rasa dia bila dia mati dah habis. Habis. Hidup dah habis. Dia tak percaya pada hidup selepas mati. Sebab kan kata tadi, kalau orang yang percaya Allah, dia akan percaya yaumil qiyamah. Kalau orang yang tak percaya yaumil qiyamah, dia akan buat apa saja kat dunia ni, dia tak peduli. Sebab dhanna an lan yahura. Dia sangka yang tak benar. Allah tak kata syakka, Allah tak kata raiba. Kalau zalikal kitab la raiba, raiba Allah guna. Yang sini Allah guna dhanna. Sebab dhanna ni hanya 10% truth only, ataupun only a few percent. Most of the prasangka adalah tak benar. Unlike raiba. Okay, we talk about that before. Dhanna maknanya adalah satu sangkaan yang tak tepat, yang tak benar. Mereka sangka anlan, sekali-kali mereka takkan return. Walhal ini adalah sesuatu yang pasti berlaku. Sebab itu dari awal idzas samaa'un syaqqat, satu kaedah atau satu perkataan yang pasti-pasti, bila pasti langit ni akan terbelah. Macam saya kata tadi, matahari, bulan, bintang tak pernah MC. Jadi orang ingat just because dia orang tak pernah MC, tak pernah sakit, dia takkan musnah, sedangkan dia semua makhluk Allah. Dan makhluk yang dah tersiap sedia tu, dia takkan pernah go against Allah SWT. Bila sampai masanya wa'adhina sirabiyah wa hukas, dia akan habis. Allah kata muntahkan. Allah kata pergi, habis dah tak ada dah. Jadi kerana azbab mereka tak fikir, ini semua ada kepunyaan Khalik ataupun pencipta, maka dia rasa benda tak akan berlaku. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Malah Tuhan kata dia senantiasa melihat apa yang disampaikan atau apa yang dibuat oleh mereka yang baik atau tak baik. Okey? Jadi hari ini saya akan kupas ayat 1 sampai 15 dahulu. Kita nak lihat sikit tentang kelebihan surah, saya sebut sikit. So daripada Hadrat Muslim dan juga An-Nasai menyebutkan muka surat 132, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila disebut atau dibaca surah Idzas samaa'un syaqqat, dia terus sujud sayang. Kan saya kata tadi, kita beriman dengan Allah, lihat langit sujud. Dan bila dia sujud, dia cakap Rasulullah SAW, dan bila dia memberitahu kepada mereka bahawa Rasulullah sujud bila membacanya. Sebab bila Abu Hurairah buat, saya pernah terangkan ni tentang antara perawi hadis, bila sahabat Nabi Abu Hurairah ada banyak meriwayatkan hadis, saya share kan, dia punya keadaan hidup dia, most of the time dia spend meriwayatkan hadis. Saya share tadi pagi dengan my class, saya cakap macam ni, you bayangkan all these sahabah, kita belajar kisah mereka atau kita belajar hadis Nabi SAW, you kalau sebut nama para sahabat, you sebut apa selalu? Dia punya salutation ataupun perkataan. Contoh macam ni, kalau orang yang meninggal kita kata almarhum kan, betul tak? Correct? Almarhum lah, betul tak? Sebagai a form of respect kan. Kalau orang sahabat Nabi, kita sambut dengan perkataan apa selepas? Atau Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Sorry, apa dia Cik Syaidah? Radhiyallahu. Apa makna radhiyallahu anhum? Wa radu'an sebenarnya.
Dalam surah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka reda dengan Allah dan Allah pun reda dengan mereka. Bayangkan orang yang level, dengar ya. Orang yang level, mereka reda dengan Allah, wa radu anhum. Allah pun reda dengan mereka. Hebat tak orang macam ni? Tak nak ke kita belajar karakter dia macam mana orang-orang macam ni? Mesti kita nak kena lihat. Dan antaranya sebab mereka ni meriwayatkan hadis, you tengok karakter dia. Abu Hurairah saya pernah sebut sebelum ni. Kan pernah cerita pasal Abu Hurairah dengan susu? Dia nak minum susu, ingat tak? Yang dia minum susu, dia lapar, dia minum susu. Tahu tak cerita tu? Tak ada tahu cerita dia. Nak dengar tak cerita? Kita cerita sikit lah. Boleh cerita? Tak suka cerita. Tak nak saya tak cerita. Nak cerita tak pernah dengar. Abu Hurairah ni, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nanti saya akan buat storytelling sikit tentang sahabat. Nanti saya terangkan kelas dia. Okay? Saya tahu you all suka cerita. Saya pun suka cerita. Sebab cerita mereka ni menarik dan benda yang happen in our daily life that we can reflect. Abu Hurairah ni saya suka sebut, para sahabat ni mereka reda dengan Allah dan mereka reda pada mereka. You bayangkan, every moment I can say mereka dah hidup berapa ribu tahun sebelum ni, dan sampai sekarang hingga yaumil qiyamah nanti nama mereka senantiasa akan disebut radhiyallahu anhum. Betul tak? Kalau kita sebut kita sebut Imam Syafi'i, kita kata rahmatullah alaih, Allah beri rahmat pada mereka. You bayangkan orang-orang yang hebat ni, mereka dah meninggal tau cik, dah tak ada hidup dah lagi, tapi dalam hampir setiap saat, hampir setiap minit kita doakan mereka. Subhanallah. Bukankah orang-orang macam ni kita patut ambil dia punya contoh tauladan? Sebab kehebatan dia dah mati pun, mereka dah meninggal pun, tapi kita masih doakan dia. Kita nak ke jadi orang macam tu cik? Saya selalu cakap fikir diri saya sendiri. Bila kita mati, orang yang paling saya fikir, kalau orang yang paling rugi, yes? Somebody say something, apa dia? Orang yang paling untung sekali atau orang yang paling beruntung sekali adalah bila waktu zaman dia hidup, atau macam ni, bila kita hidup kan, kita ada masalah misalnya cik, kita masih ada masa untuk selesaikan, ada cara untuk selesaikan, betul tak cik? Tapi kalau kita dah meninggalkan dunia ni, ada kaedah tak kita nak datang balik dan hidup cik? Ada tak lagi kita boleh buat sesuatu cik? Dah tak ada cik. Apa yang kita boleh buat cik? Amalan kita dalam dunia kita buat hari-hari ni supaya dapat jadi apa? Sedekah amal jariah. Ini saya cakap dengan diri saya sendiri. Sebab tu pada saya, kalau kita tak boleh buat sedekah jariah yang banyak, kita usahakan untuk ada anak yang saleh, kita usahakan ada ilmu yang bermanfaat supaya bermanfaat orang lain. You bayangkan orang macam ni, dia dah tak ada dekat dunia lagi dah, tapi namanya diseru-seru sampai, you imagine ibarat macam duit senantiasa masuk lah. Kita suka kan dapat duit banyak kan. Ini jangan cakap duit dalam kubur bersinar-sinar cik. Sebab apa? Orang doakan kita. Sebab tu orang Melayu sebut apa? Manusia mati meninggalkan, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama macam mana kita nak? Kita nak kalau boleh orang sebutkan kita tu ni orang yang baik. Kita ada buat sesuatu yang baik. Seberapa boleh kita usahakan untuk buat amal saleh. And of course kalau you tengok orang-orang yang saleh ni, mereka punya pengorbanan kat dunia bukan calang-calang. Abu Hurairah dia memang tinggalkan semua maksudnya dia punya pekerjaan dia yang utama adalah apa? Meriwayatkan hadis. Literally tunggu dah depan Rasulullah kat masjid. Hidup macam tu. You boleh, kita boleh, saya tanya diri saya. Boleh sacrifice your comfortness, tunggu apa Nabi cakap semua riwayat. Apa Nabi cakap semua cakap. Buat. Perhatikan buat. Jadi orang-orang macam ni, mereka punya perkataan ni adalah sangat hebat lah. Dia kata apa? Bila dia dengar idza sama'un syaqqat, Nabi pun sujud. Dan dia buat demikian sebab dia ingat Rasulullah SAW pun buat. Dan saya sebut kita orang Islam, bila kita tengok atas, kita pandang bawah. Dia tengok apa yang di langit, di bumi, semua yang ada ni buat kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan juga daripada Abu Muslim, Abu Daud ni semua nama orang-orang yang hebat. Aku telah bersembahyang dengan Abu Hurairah pada waktu Isyak, dan apabila dibacakan ayat idza sama'un syaqqat, lalu dia sujud. Aku pun bertanya tentang itu kepadanya, lalu menjawab, aku sujud di belakang Abu Al-Qasim. Abu Al-Qasim tu Nabi Muhammad
Muhammad kan ada anak nama Al-Qasim, aku akan terus sehijud kepada Allah sehinggalah aku berjumpa dengannya. Iman dia macam mana. An-Nasa'i menerima daripada Abu Hurairah sendiri dengan katanya, kami telah sujud bersama Rasulullah apabila langit terbelah dan bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan kamu. So of course kat sini tak ada ayat sajadah, tak ada sujud, kan sesuatu ayat Quran kita ada sujud sajadah kan, tapi mungkin ini adalah antara kaedah ataupun antara kenapa dia tak diletakkan sebagai ayat sajadah. Ini bahagian ulama Al-Quran. Okay, itu kan dalam Al-Quran ada ayat sujud sajadah kan, ada yang tanda macam masjid kan, tu kita harus untuk sujud atau tilawahkan, sujud tilawah. So kenapa di sini ini adalah pandangan daripada ulama Al-Quran. Al-Muhim, ini adalah keadaan di mana bila dibacakan ayat ni maka Rasulullah SAW pun sujud. Okay, so ini adalah sedikit tentang surah Insyiqaq secara yang di awalnya. Okay, saya cuma nak share sikit je Ini adalah hadis, dibuka muka surat 135. Kan tadi saya sebut tentang perkataan qadah kan. Kat sini ada dia punya explanation sedikit. Dia kata apa? Qadah bermaksud usaha seseorang melakukan perbuatan sehingga memberi kesan. Sebab tu saya kata qadah ni maknanya you do an action with a goal. Bila kita buat ada goal, adalah matlamat, maknanya dia ada kesan dan dia berikan sesuatu efek yang baik lah. Kalau yang baik lah, kalau yang tak baik lah contohnya. So ini adalah hadis daripada Jabir bin Abdullah. Dia kata, wahai Rasulullah SAW bersabda, qala Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, wa ajiba ma ji'ta fa innaka mufaraqah, wa amal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Dia kata apa? Jibril cakap dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, hiduplah sebagaimana yang kamu mahu kerana kamu akan mati. Kasihilah apa saja yang kamu mahu kerana akhirnya kamu akan meninggalkannya. Buatlah apa yang kamu mahu kerana kamu tetap akan menemuinya. So maknanya kat sini malaikat Jibril beri peringatan pada Rasulullah SAW. Kan dunia ni you buatlah apa yang you nak. You plan lah how your life gonna be. Kita kan plan lah hidup kita nak macam mana. That's why they say you plan how you want to, if you fail to plan, you plan to fail. Correct no? Kalau kita hidup tak ada jadual, tak ada timetable, kita tak plan hidup, dia tak ada matlamat, maksudnya kita nak dalam kegagalan. Masuk kegagalan di dunia dan di akhirat juga. Dunia tak dapat, akhirat tak dapat, tu manusia paling malang, paling celaka, waliyazbillah. Dunia susah, akhirat lagi susah, kita nak jadi macam tu. At least kalau kita susah kat dunia, kita bahagia kat akhirat, alhamdulillah. Nak lagi hebat lagi cik, dunia sihat, dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Lagi bagus. Ada orang dia ada fikiran ataupun setengah, mungkin ada yang bermakna, oh tak apalah kita orang Islam mesti susah dulu. Betul. Apa salahnya kalau dunia dan akhirat kita bahagia? Boleh tak boleh? Boleh. Allah izinkan. Nampak ni? Allah cakap balik ke Jibril, buatlah apa yang suka. Happy-happy you nak buat. Tapi ingat, yang Nanda dia kata ingat, at the end of the day, you have to come back to Allah SWT. You akan mati juga macam ni. Okay, so ini adalah sedikit penerangan tentang qadhun, okay, dan juga cerita ataupun tentang orang kata simpulan daripada surah Al-Insyiqaq daripada ayat 1 sampai 15 sebagai peringatan dari semua aspek saya kupas bukan saja dari sudut pentafsiran perkataan tersebut, tapi dari sudut bahasa, dari sudut perkataan, dari sudut ilmu yang kita belajar, kita cuba kupaskan di sini. Moga-moga menjadi satu manfaat yang kita boleh kongsikan dan sampaikan insya-Allah. Okey, jadi surah Insyiqaq ni dia antara surah yang memang Rasulullah sebut dalam hadis, kalau you memang nak tahu keadaan hari kiamat, mana memang you baca surah ni. Dia sebagai satu peringatan supaya dalam kita mungkin kita buat amal sehari-hari. Of course kita solat, kita ibadah. Tapi ada masa kita perlu diingatkan lagi tentang betulnya ataupun waktu pastinya maut akan datang ataupun hari kiamat akan datang. Most often, including myself, I always say this, kadang kita busy dengan kehidupan hari kita, sehari-hari kita busy. Buatlah. Dan kadang kita terlupa. Mama pun nasihat kan, terlupa kita punya main aim ataupun main goal yang kita nak buat. Okey, apa kita yang paling utama sebenarnya yang kita nak kena laksanakan sebagai orang Islam. Kita nak, macam saya sebut tadi, kita nak masuk dalam syurga dalam keadaan yang masura biyaminihi yasira, mudah ni semua kita nak. Dan lebih seronok lagi kalau you boleh bayangkan, you boleh visualizekan ahli masurah, ahli keluarga kita semua dalam keadaan masurah.
Kita tak nak yang negatif, the second part. Okay, jadi kita masih ada masa selagi Allah ada bagi nafas, selagi Allah bagi kita kekuatan, Allah kasih kita kesihatan, maknanya itu adalah satu peluang untuk kita perbaiki diri kita. Dan perbaiki kualiti kehidupan kita. Macam mana nak perbaiki diri kita, amal kita, iman kita yang kita usahakan adalah tak ada cara lain. Lillahi ta'ala ni saya cakap, saya rasa dia memang dengan ilmu. Memang bila kita belajar, correct me if I'm wrong, bila lagi banyak kita belajar, seharusnya kita jadi makhluk yang lebih taat pada Allah SWT. Betul tak? Sebab bila saya tak ada tujuan lain, bila saya kongsikan ni semua, saya seru untuk diri sendiri. Bila kita sibuk dengan urusan dunia, sebenarnya ni dunia ni seketika sahaja. Susahnya macam tu. Tapi kita kadhun famulaqi. Kita nak jumpa Allah dalam keadaan yang paling masrurah, paling gembira. Lagi bahagia lagi kalau kita dapat ajak semua ahli keluarga kita untuk sama-sama masrurah dalam syurga Allah SWT. Okay? Jadi saya doakan semua yang ada di sini, Allah kurniakan kekuatan, kesihatan, Allah kurniakan kebaikan, Allah kurniakan sifat istiqamah dan juga sabar untuk menuntut ilmu. Saya yakin memang tak senang nak belajar, proses nak belajar ni makan masa lama. You all dah with me for so long and I'm very very grateful. Saya masyukur Alhamdulillah Cik digunakan kesihatan. Selagi you nak belajar, saya sudi nak berkongsi. Alhamdulillah. Saya doakan Cik pun mohon doa pada saya, ahli keluarga saya doakan semua. Okay. So insyaAllah untuk jawab setengah ada sedikit yang saya nak kongsikan insyaAllah. Mana tadi? Okay. Alright. Kita berhenti sini you take note sampai muka surat sampai ayat 15 dulu. Mana you all baca tu dalam kitab Tafsir Munir tu boleh bacalah. Saya memang ada ambil sedikit kontennya, tapi lebih banyak saya baca daripada kitab-kitab lain lah. Macam saya sebutlah, saya ambil daripada kitab lain supaya you all pun dapat manfaat daripada kitab-kitab tafsir yang lain. Okey, saya cuma nak kongsikan sikit kalau ni menjadi sesuatu yang yang bermanfaat, Cik boleh kongsikan pada orang lain juga. Okay, saya ada just nak share ni, ada satu program yang saya akan buat lah insya-Allah pada hari Jumaat malam. Basically program ni kita akan of course kita dah belajar ayat Quran, you belajar Arabic, alhamdulillah. Kita dah kupas berdasarkan ayat Al-Quran. Okay, kita, apa dia? Okay, so ada satu program ni saya akan buat, dia selain daripada ayat Al-Quran, kita akan fokuskan juga, macam saya tadi cerita para sahabat tadi. Kan tadi saya cerita pasal sahabat kan, kita cerita kaedah dia, macam mana karakter mereka. Kita akan baca secara satu persatu, secara khusus apa yang mereka amalkan. Paling penting sekali yang saya rasa paling penting sekali macam ni tau Cik. Kita ni, kalau you tengok sahabat kan, bila Allah turunkan wahyu, bila mereka jumpa dengan Rasulullah, mereka dengan cepat tau Cik boleh buat satu ibadah tanpa procrastinate. Maksudnya kita kadang bila nak buat sesuatu kebaikan ataupun nak buat sesuatu lah, saya rasa ni ramai juga masalah termasuk diri saya. Bila kita nak buat satu masalah, kadang kita ada sikap nantilah dulu, kejap lagi pun boleh buat, tak? Nantilah kita cakap nanti. Tapi kalau you belajar sejarah sahabat ni, mereka kalau Allah suruh something, Nabi buat something, mereka dengan cepat buat sesuatu. Tak ada nak cakap nanti. So my question is always, how they can be in that position dengan pantas dia buat keputusan nak reda sami'na wa ta'ala. Bila the moment kata suruh tutup aurat, cepat-cepat tutup aurat. The moment kata jangan minum arak, terus semua balik. Itu arak semua dia buang. Semua. And then macam mana sahabat yang saya kata tadi, macam mana mereka ada keadaan yang sangat kuat semangatnya, boleh berkorban. Macam kata dia, Abu Hurairah duduk depan pintu Rasulullah, tunggu ada sahabat tu lagi, dia jadi tukang tukang angkat air wuduk Nabi SAW. Kerjanya angkat air Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi Muhammad nak angkat wuduk, dia lah tukang server. Mak dia cakap kau duduk dengan Muhammad ni, kau jadi belajar sikap dia macam tu. Kita belajar macam mana, saya nampak macam mana kita boleh go through this, kita tengok belajar macam mana sikap mereka. And ada sahabat lain juga, bila kita tengok satu cerita macam mana keadaan, very interesting story, one of the things saya share. Ada satu sahabat ni, dia jealous tau dengan sahabat yang lain. Ada duit banyak, baik kan. Orang baik kan. Orang baik, selalu bersedekah. Sedih dia jumpa Rasulullah. Biasa kita kan, kadang-kadang kita pun nak buat baik tapi ada keterbatasan, betul tak?
Dia cakap, Rasulullah, aku ni nak juga tau buat macam tu, dia kata. I also want to do like that. But I don't have a lot lah. I don't have a lot to give, nak share. Habis macam mana? Tapi aku nak juga bagi. Jadi Rasulullah kata, don't worry, be happy, Rasulullah kata. Ada kaedah macam mana kita nak beri sedekah misalnya. Kalau kita tak ada wang ringgit contoh. Sebab you pun tahu fadilah sedekah dan sebagainya. Dia kata apa? Just buat. Ini satu amalan, satu zikir. Nanti kalau you jangan pergi, saya akan share. Dia kata, you pergi buat ni. Kalau you buat ni, sebab apa Rasulullah kata dalam setiap badan kita ni, dalam setiap sendi badan kita ni, ada bahagian untuk kita sedekah. Ada bahagian untuk kita beribadah. Dan bila kita buat, kalau ibaratnya, kalau you tak ada wang ringgit untuk you kerjakan jalan Allah atau you bagi orang lain, you gunakan you punya tulang urat tu, tenaga. Dia tenaga dia tak susah pun cik, sebenarnya mulut aja, zikir aja ayat dia. Jadi bila dia buat macam tu, dia pun happy lah daripada Rasulullah. Rasulullah, I dah buat tau, I so happy. Dia cakap, ni saya cerita bahasa saya lah sebab you all faham. Jangan pula cakap sahabat dia, Rasulullah, I so happy. Ni bahasa kita, okay? Sebab nak fahamkan you tu. Jadi bila sahabat yang tadi yang bersedekah tu dia dengar, ada cerita barulah. Ibaratnya, ada cerita barulah, ada amalan barulah. Aku pun nak buat juga. And dia pun buat. Jadi yang si A ni pun tak happy lah, ya Rasulullah. Apa cerita ni? Dia dah lah memang baik, suruh sedekah dengan orang. Lah tu dia buat juga zikir ni. Macam mana? Aku dapat satu je lah. Aku dapat buat ni je kan. Habis dia dapat dua. You jaga kat Rasulullah jawab apa? Faham? Bila dia cakap, I dah buat apa you suruh sebab I nak dapat sama pahala sedekah tau. Tapi dia dengar, dia pun buat sekali. Dah dia dapat dua. Ngadu dengan Rasulullah. Biasa kan, kita pun kadang rasa macam tak fair lah. Macam tak fair lah Rasulullah gitu. I tell you, when you hear the story of the prophets or the companion, you will see, subhanallah, those are sometimes the similar things that we may face lah, in a way or another. Apa cik? Agak-agak Rasulullah jawab apa? Rasulullah jawab, tu rezeki dia lah. Itu rezeki dia lah. Habis. Rezeki orang masing-masing Allah tetapkan berbeza. Jadi kita kena ada sikap untuk belajar untuk memberi penghormatan pada rezeki atau kelebihan orang lain. Kekurangan kita tampal dengan kebaikan yang kita boleh buat lebih. Betul tak? Correct. Dan masa yang sama kita buat kebaikan seberapa yang boleh. Kalau kita tak boleh, tak apa. Okay, jadi ini antara cerita yang saya akan kongsikan. Of course ada 6 ibadah ni. Saya akan kupas tentang fadilat, kelebihan salat, kelebihan zikrullah. Of course kita semua buat amal salih ni, cuma kita nak, macam saya kata tadi, kadang-kadang kita nak buat sesuatu tu, kita nak elevate our game, atau maksudnya kita nak tambah. Saya pun sendiri kadang ada this challenge. Kita dah buat, alhamdulillah, amal salih kita dah buat. Tapi ada masa sebenarnya kita kena tambah, kita kena upgrade. Saya selalu ajar you all, bila belajar kena upgrade kan. So ibadah kita pun nak kena upgrade. Jadi macam mana nak ada semangat nak senantiasa upgrade ibadah kita. Okay? Jadi saya akan gunakan buku ni, namanya Fadail Amalah. Jadi buku kitab ni dia ada ada Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada hadis dan juga ayat Quran yang saya akan kupas lah. Mudah-mudahan kalau siapa yang nak, it's on Friday pukul 8 dengan 9. Ni saya share. Kelas dia akan mula Julai. Kalau siapa yang berhajat, insyaAllah nanti boleh register je. Kalau tak nak pun tak ada masalah. InsyaAllah kelas kita macam biasa. Bagi respectively siapa yang belajar pada kelas masing-masing, insyaAllah kita akan jumpa pada kelas masing-masing. Saya tak ada lain. Saya selalu doakan mudah-mudahan bila kita Allah kurniakan kelebihan ataupun senang cakap Allah kurniakan kelapangan dada. Ini penting kelapangan dada untuk menuntut ilmu. Kita senantiasa raikan peluang opportunity tersebut. Maknanya kita ada kelapangan masa. Saya selalu sebut kita Allah kurniakan kelapangan masa, kelapangan harta, kelapangan diri nak belajar. Sebab belajar ni satu proses yang tak senang. Kalau siapa ada kelebihan masa, sesaat luka untuk join. Kalau tak pun tak ada masalah. Okey. Jadi insya-Allah untuk hari ni kelas tafsir kita berhenti sampai muka surat ataupun ayat 1 sampai 15 surah Insyiqaq. Insya-Allah nanti kita next session Julai kita akan habiskan
teruskan the second part of surah Insyiqaq. Minggu hadapan bagi kelas yang Arabic masing-masing kita akan jumpa, kita akan kita akan semak latihan yang saya dah bagi. Okey. So ada yang dah hantar, alhamdulillah. Siapa yang belum hantar masih ada masa. Okey. Jadi bagi ada masa ni boleh semak lagi balik apa saja yang saya dah pernah terangkan. Kalau ada muskil dipersilakan untuk bertanya, kalau tidak boleh rujuk pada YouTube saja insya-Allah. Okey. So selagi asyik saya doakan mudah-mudahan semua yang ada kat sini sihat insya-Allah, Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Ada apa-apa tak nak tanya sebelum kita tutup majlis? Ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada alhamdulillah insya-Allah kita